Kita boleh doakan anak kita. Tambah Saudara kita. Itu Allah. Allah ni kira kecil lah, sepupu lah, dia kecil. Nah, doa Nabi ni berkata, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkannya agama, fahamkannya agama dan mahirkannya tentang takwil. Takwil ni ilmu tafsir. Jadi antara ulama sahabat yang hebat dalam tafsir ni adalah tafsir Ibn Abbas. Itu maksudnya apa saja ayat Al-Quran, sahabat akan tanya kepada Ibn Abbas sebab ke atas keberkatan doa Nabi. Jadi kita pun boleh doakan anak kita. Kita tak nak doa apa anak ni, doakan doa Nabi, ya Allah fahamkan agama. Jadi agama ni kena ada kefahaman, kan? Sebab beza maklumat tahu. Contoh tanya, kamu tahu tak sembahyang ni wajib? Tahu, tapi kenapa kena sembahyang? Maksudnya dia tahu maklumat ada, tapi dia tak faham. Jadi kita tak nak tu, kita nak faham. Maksud dia saya lah. Jadi kita tak nak maklumat ataupun lambatkan diri masa kita dia besar kan. Budak-budak dia tahu. Dia tahu kau ajar ni tak bagus, tapi dia tetap kau ajar. Sebab apa? Sebab dia tahu tapi dia tak boleh, dia tak faham. Jadi kita nak faham. Sebab Nabi doa kepada Sayyidina Ibn Abbas ni, ya Allah fahamkan dia agama. Jadi orang yang faham agama ni sudah tentulah ulama-ulama. Ulama-ulama yang hebat lah, kan? Ulama-ulama yang hebat. Jadi Sayyidina Ibn Abbas ni telah datang ke sinilah, ke Taif, dan akhirnya beliau dimakamkan di sini. Makamnya sebelah tembok ni. Ada sebelah tembok dekat tempat semayang wanita. Ada makamnya dalam, tak nampak lah. Okay. Makamnya dekat dalam masjid. Dan masjid ni dibina dia sebenar dengan makam dalam 500 tahun 500 lebih. Okay. Dan kiranya dikatakan di sini juga ada makam orang ulama-ulama Fatani. Bila saya Syekh Daud Ahmad Daud Al-Fatani ya Syekh. Syekh Daud. Bukan. Bukan Mekah. Saya tak rasa tapi ada semua lah tak tahu. Wallahu alam, saya tak sampai. Anak apa pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah. Abu Jahal bukan sahabat. Walaupun pernah berjumpa dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Sahabat ni syaratnya mesti beriman dan berjumpa. Jadi antara yang beriman tapi tak berjumpa adalah Uwais Al-Qarni lah. Uwais Al-Qarni yang Nabi pesan ketika mana dia datang ke Madinah, Nabi tak ada, Nabi keluar. Tapi Nabi pesan kat Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar nanti kamu kalau ada orang yang sopak ni datang ke Yaman, kau minta doa daripada dia. Kenapa? Sebab dia ni tak terkenal dekat bumi tapi terkenal dekat langit. Dan doa, maksudnya Allah Nabi tahu doa dia mustajab lah. Kalau kita lah, kita je Sayyidina Umar kata, Rash, apa nak payah cari dia kan? Saya ni Sayyidina Umar Rash. Tapi Sayyidina Umar tak, maksudnya pesanan Nabi tu Sayyidina Umar ni penting. Setiap kali musim haji, mesti Sayyidina Umar akan cari. Dan akhirnya Sayyidina Umar diutus. Sayyidina Umar minta doa daripada Uwais Al-Qarni ni. Uwais Al-Qarni ni hebat sebab apa? Sebab dia khidmat mak dia. Khidmat mak dia dan hari tu dia mengendong mak dia pergi haji. Sakit tu saja. Dia sakit. Juga Dia sakit sopak. Dia sakit sopak lah. Okay. Bukan senang lah kan. Dia melatih apa kat anak lembu. Sampaikan orang kampung kata dia gila lah. Rupanya dia buat latihan untuk kita zaman komando lah kan. Maksudnya untuk apa? Untuk dia nak bawa mak dia pergi ke Mekah haji lah. Jadi tu niat dia dan sembahyang dia. Dan dia pun kurang bermusafir. Jadi sekali dia musafir 3 hari tu dia tak boleh lama dah. Dia kata tak boleh lama ni. Sebab mak dia kan. Jadi akhirnya dia tak jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi tahu yang dia datang. Dan Nabi pesan kat Sayyidina Umar, bila sekian-sekian dia datang, sebulan dia datang, dia ada seperjenis sopak daripada Yaman, kamu minta doa pada dia. Sebab dia tak terkenal dekat bumi, tapi terkenal dekat ni. Jadi janganlah sedih kalau kita tak famous. Okay? Kalau kita tak, saya tak famous lah. Jangan sedih. Sebab apa? Kita bukan nak apa? Nak pujian manusia ni. Kita nak puji Allah Subhanahu wa taala. Ini gambar lucu. Gambar
50 minus. Tak jadi ya? Namanya Abdullah ibn Abbas ataupun dipanggil Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Jadi Abbas adalah pakcik Nabi yang beriman dengan Nabi SAW, menjadi sahabat kepada Nabi SAW. Adapun Abu Lahab pakcik Nabi juga, jiran Nabi. Tetapi Abu Lahab menentang kuat Nabi SAW, sehingga kan ada satu hadis yang disebut jiran yang paling teruk sekali adalah Abu Lahab. Jiran yang paling teruk sekali. Sebab apa? Sebab sampah, najis-najis semua dia lempar dekat depan rumah Nabi SAW. Pemuka kaum Bani Saqif ni menolak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dalam keadaan duka, dibaling batu, berdarah, sama-sama dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kesian tengok Nabi. Kemudian Nabi berehat dekat satu kebun. Kebun ni, kawasan ni. Kemudian hamba kepada orang musyrikin ni, hamba ni dia Nasrani. Nasrani. Maka bila Nabi dibagi Nabi anggur, maka Nabi baca Bismillah. Nabi baca Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Maka ada dia terdengar, ada seorang hamba. Dia kata daripada mana perkataan ni kan, dengan nama Allah ni kan. Kemudian dia tanya, dia kata tuan ni daripada mana. Kemudian Nabi tanya kepada dia, kamu daripada mana? Maka Anas kata, aku daripada Nirnama. Kemudian Nabi kata, dekat sana ada saudaraku, iaitu Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus lah. Kemudian akhirnya Anas masuk Islam. Okey, dekat sini adalah Masjid Siku. Masjid Siku adalah tempat mana Nabi bersandar, ada kesan Nabi bersandar dengan siku Nabi ketika mana dalam peristiwa Nabi dalam perjalanan itulah, Nabi apabila dibaling batu dan sebagainya, keadaan Nabi sangat dahsyat lah, sangat sedih bersama dengan Zaid yang besar pembantu Nabi SAW. Jadi dekat tempat situlah bersandar di siku Nabi dan masih lagi, maka mereka mendirikan masjid, panggil Masjid Masjid Siku. Ke sini untuk menyampaikan agama dengan harapan mereka menerima Nabi, tapi mereka menolak Nabi dengan malah mengupah budak-budak untuk balik batu kepada Nabi SAW. Jadi pada hari ini kalau kita sampaikan dakwah, cerita tentang kebaikan, ajar orang buat baik, orang tak nak dengar cakap kita biasa. Sebab apa? Sebab Nabi, bukannya kita, Nabi sendiri nak sampaikan kebenaran, nak sampaikan agama. Bukan hanya tak nak terima, tapi malah dibalik batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, ketika itu Nabi SAW cedera parah sehingga kasut baginda berlumuran dengan darah. Baginda keluar daripada Taif dalam keadaan yang sangat lemah dan berehat di kota di bawah sebuah anggur. Di bawah sebuah anggur di pinggir kota Taif, tempat yang tadi saya tunjuk tadi. Dan Nabi SAW tidak menyimpan dendam terhadap penduduk kota Taif. Kan? Kalau kita lah, masuk saya, bukan senang kan. Kalau orang buat nanya dengan kita jalan Nabi boleh doa lah. Doa supaya gunung kita balik hempak mereka ni. Tetapi
Dalam keadaan itu Nabi tidak menyimpan dendam terhadap penduduk Taif. Bahkan Nabi berdoa, sempat berdoa, Nabi kata, wahai Tuhanku, kepada Engkau lah aku adukan hal aku ini, hal keletihan tenaga aku ini, kekurangan aku, kehinaan aku, kata Nabi, di hadapan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi Maha Pengasihani, Dikaulah Tuhan golongan yang lemah dan dhaif, kata Nabi. Dikaulah Tuhan kepada siapa lagi yang hendak kuserahkan diri. Apakah kepada orang yang jauh membenci aku, atau kepada seteru yang telah kau berkuasa mengatasi aku? Maka Nabi kata, kiranya tiada kemarahan kau ke atas aku, tidaklah ku peduli, namun afiah darimu lebih luas. Imam Bukhari melalui sanadnya daripada Urwah bin Zubair, dan Aisyah telah meriwayatkan, adakah Sayyidina Aisyah tanya kepada Nabi, adakah pernah satu hari tuan hamba merasa lebih berat, merasa lebih sempit dari peperangan Uhud? Maka Nabi SAW menjawab, aku telah menerima pelbagai penyiksaan daripada kaumku, yang terlebih berat tanggungannya ialah pada peristiwa Al-Aqabah. Hari itu telah diperkenalkan kepada anak Abu Liyad dan pemerintah Taif, namun mereka tidak menyahut seruanku, dan ku beredar dari situ membawa diri penuh kehibaan dan kedukaan, tanpa menyadari setelah sampainya malaikat yang menjaga gunung Ganang. Allah telah mengutuskan malaikat penguasa gunung Ganang untuk perintahkan. Jadi malaikat kata, wahai Muhammad, kan kau perintahkan saja apa saja yang kau perintahkan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW tidak mengarahkan, malah memberi salam. Penguasa gunung Ganang tadi, malaikatnya beri salam kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Tak apa mereka tidak beriman, tetapi moga-moga suatu hari nanti anak cucu mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah menyaksikan bahawa penduduk Taif hari ini telah masuk Islam. Jadi موسم الورد يأتي في شهر 3 مارس. في موسم الورد نحن كل يوم من هذه المزرعة نجمع 50,000 وردة. kata kalau musim nanti tu setiap hari dia akan pergi menuai 50,000 Ramsin, dia tak Ramsin lah. Kalau Ramsin, dia tak Ramsin. Dia tak Ramsin. النقطة الأولى عملية تجميع الورد لازم بعد صلاة الفجر على طول شيل. Dia kata step pertama selepas subuh dia akan buat apa? Dia akan ramai. النقطة الثانية في كل بدر نحن نضع 10,000 وردة. Okey, step kedua dia akan letakkan kelopak bunga dalam ni sebanyak 10,000 kelopak. 10,000 lah. Ini dia contoh. Okey Haji, ini satu bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Okey, ini video. Okey, ini video, ini satu bekas 10,000 kuntum bunga, 25 liter air. Ini ditutup. Okey, ini ditutup, ini dilakban, dimasak ini 9 jam. Okey, dimasak ini 9 jam. Haji, ini satu bekas 10,000
20.000 kuntum bunga, 25 liter air, dimasak ini 9 jam. Kira-kira ini hasilnya parfum ini segini, 3.5 mili. Ini parfum hasilnya. Ini di bawah ini air rose, air mawar. Oke, ini atas 3.5 mili rose parfum original. Ini Pichagari. Okey. Maaf. Oke, ini 3.5 mili. Ini 3.5 mili rose perfume original. Ini air rose, air mawar. Haji, ini satu paket, ini 7 botol, oke? Satu paket, ini 7 botol. Ini satu botol. Ini satu botol, ini perfume spray rose, ini original. 2 botol, ini air rose, air mawar, ini muka wajah, ini glowing. Putih. 3 botol, ini body lotion rose, oke? Ini body perfume lotion. 4 botol, ini fix rose, ini balsam rose, balsam. Oke? 5 botol, ini tupa rose, tupa dibakar, bukhur. Ya, bukhur rose. Ini 2 botol, ini original. Ini no kimia, no alkohol. Ini 1 botol 3.5 mili rose original. Ini 1 botol 3.5 mili mix rose original. Ini semua satu package 7 botol 100 rial halal. Ini only perfume 1 botol. Discount. Ini only perfume 1 botol. Ini di bawah. Ini market. Ini 100 rial. Ini market, ini no discount. Ini no package. Ini market, ini satu only. Oke? Ini package, ini pabrik, ini sudah. Ini semua 100 rial boleh. Tapi di bulan sini pasti dengan Mana? apakah mau pilih gue? Sama asal. Ada sejam lagi. Ha. Belum Manazil tempat mikot.